Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Hadirin dan hadirat sekalian, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada hari ini bersama saya, Nik Maisarah di sini. Tajuk forum kita pada hari ini berkaitan dengan isu dan cabaran semasa pada semua masyarakat Islam, iaitu insurans takaful. Ramai di antara kita tidak mengetahui tentang insurans takaful, apatah lagi menggunakan perkhidmatan ini. Sebelum saya mengupas topik ini dengan lebih mendalam lagi, moleklah jikalau kita berkenalan dahulu dengan barisan panel kita pada hari ini. Panel kita yang pertama, Dr. Nurul Syuhaida binti Imran, pensyarah Al-Uqud Al-Fiqh Al-Muamalat di Universiti Teknologi Mara. Panel kita yang kedua, Cik Ainul Wadiah binti Zamri, penasihat takaful yang sudah bergiat selama 10 tahun. Sebelum kita menjelajah dengan lebih jauh, soalan saya pada ahli panel kita yang pertama, apakah pengertian insurans dan takaful dan jenis perkhidmatannya? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Seperti yang telah dimaklumkan oleh saudari moderator, tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan isu syariah semasa iaitu insurans takaful. Pada hari ini, saya akan menerangkan pengertian insurans takaful dan jenis-jenis perkhidmatan yang ditawarkan dalam perniagaan ini. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan insurans takaful? Adakah insurans ini berlainan dengan insurans sedia ada yang sering diiklankan kepada kita? Buat pengetahuan hadirin, terdapat dua jenis insurans yang terdapat di Malaysia, iaitu insurans takaful dan insurans konvensional. Tetapi, pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan insurans takaful dengan lebih terperinci. Insurans takaful ialah satu pelan ciri patuh syariah dan mematuhi hukum muamalat dalam Islam. Konsep yang dibawakan dalam insurans takaful adalah memberikan perlindungan ke atas aset pelanggan tetapi tidak mengandungi unsur riba, maisir dan al-gharar dan berasaskan semangat kerjasama dan tolong-menolong. Hal ini demikian kerana riba, maisir dan al-gharar adalah perkara yang dilarang dalam muamalat Islam. Hadirin sekalian, tahukah anda bahawa syarikat insurans takaful pertama ditubuhkan di Malaysia adalah pada tahun 1985 selepas penggubalan Akta Takaful 1984. Penubuhan syarikat ini adalah untuk membantu rakyat Malaysia beragama Islam untuk tetap mendapatkan perkhidmatan insurans tanpa ragu-ragu berkaitan unsur riba dan sebagainya. Menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, secara umumnya, segala jenis insurans konvensional adalah haram. Bahkan mempromosikan insurans tersebut juga adalah haram. Hal ini kerana wujudnya unsur judi, gharar dan muamalah riba. Sebagai seorang Muslim, menjauhi judi dan amalan berunsur riba adalah merupakan suatu kewajipan bagi diri kita. Takaful menawarkan dua jenis produk kepada para pelanggan iaitu takaful keluarga dan takaful am. Terdapat beberapa jenis perkhidmatan dan perlindungan yang ditawarkan dalam keluarga. Antaranya takaful pelaburan, takaful pendidikan anak dan takaful perubatan dan kesihatan. Dalam pakej takaful keluarga, pelan perlindungan dan simpanan jangka panjang ditawarkan kepada seseorang individu. Malahan, ahli keluarga juga mendapat manfaat dari pelan ini. Selain itu, takaful keluarga menggabungkan pakej perlindungan pelaburan yang dilakukan dalam mematuhi syariah. Pakej ini dinamakan takaful pelaburan. Di samping itu, takaful keluarga juga menitikberatkan hal berkaitan kesihatan. Oleh itu, satu peran khas diwujudkan iaitu takaful perubatan dan kesihatan yang melindungi kos rawatan dan kemasukan ke wad hospital. Dengan wujudnya peran takaful perubatan ini, ia dapat membantu seseorang itu sekiranya berlaku kecemasan dan memastikan mereka mendapat hak mereka untuk menerima rawatan tidak kira di mana pun. Seterusnya, takaful juga prihatin terhadap pendidikan kanak-kanak. Oleh hal yang demikian, takaful keluarga mewujudkan satu pelan takaful pendidikan yang menyediakan perlindungan kewangan sekiranya berlaku kecemasan seperti kemalangan atau kecacatan kekal. Di samping itu, pelan takaful itu bertindak sebagai simpanan jangka panjang untuk menabung pengajian anak bagi seseorang pelanggan. Beralih pula kepada jenis seterusnya iaitu takaful am.
Dalam takaful am terdapat 3 jenis produk yang berkaitan. Yang pertama adalah takaful kenderaan. Takaful ini bertindak sebagai pihak ketiga dalam melindungi anda sekiranya berlaku kerugian dan kerosakan ke atas kenderaan anda. Malahan, pihak ketiga iaitu penumpang juga akan menikmati perlindungan yang ditawarkan dalam takaful kenderaan ini. Perbincangan ini akan lebih menarik sekiranya saya teruskan dengan berkaitan penerangan. Belah seterusnya iaitu terdapat dalam takaful am iaitu takaful rumah. Takaful rumah terbahagi kepada 2 jenis iaitu takaful rumah dan juga takaful isi rumah. Seperti yang dinyatakan awal tadi, takaful adalah berasaskan semangat kerjasama dan tolong-menolong. Oleh itu, dalam takaful rumah, pemegang takaful ini akan menerima perlindungan struktur rumah yang disebabkan bencana alam seperti banjir dan juga sekiranya berlaku kebakaran. Manakala, takaful isi rumah pula melindungi atau membantu pihak pemegang dari segi bayaran sekiranya berlaku kerosakan perabot atau alat elektronik. Dan yang terakhir adalah takaful kemalangan diri yang melindungi pihak pemegang dan keluarga dengan menyediakan papasan sekiranya berlaku kematian, kecederaan atau kecacatan yang disebabkan dari kemalangan. Dari penjelasan tersebut, maka jelaslah bahawa takaful memberikan keuntungan kepada pihak pemegang kerana asas jual belinya yang jelas dan tanpa ragu-ragu. Selain itu, sebagai umat Islam juga kita dapat menghindarkan diri kita dari unsur perjudian dan riba dalam menerima perlindungan takaful tersebut. Sekian sahaja, itu sahaja penjelasan saya berkaitan definisi takaful serta jenis-jenisnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Syuhaidah atas penerangan yang sangat jelas tentang takaful. Namun pada era globalisasi kini, kita bukan sahaja menggunakan wang ringgit bagi urusan jual beli. Kita juga menggunakan kad kredit, diskaun dan jualan atas talian. Bolehkah Cik Ainul menerangkan dengan lebih mendalam tentang sistem jual beli pada hari ini dan jenis perkhidmatannya? Terima kasih saudari moderator atas soalan yang diajukan. Jika dipandang dari sudut sejarah bahawa wujudnya jual beli adalah sama dengan wujudnya masyarakat manusia di alam ini, oleh kerana kelahiran jual beli adalah berpunca dari keinginan manusia untuk mengendali sesuatu benda yang tidak ada padanya secara pertukaran dengan benda yang ada padanya. Pertukaran ini timbul dari hajat seseorang kepada benda tersebut sehingga ia rela menukar benda itu dengan apa yang dimilikinya. Tanpa jual beli, mesti tidak dapat seseorang itu mengendali sesuatu barang yang bukan haknya kecuali secara mencuri, samun, rompak, meminta dan mengemis. Sejak berzaman-zaman lagi, manusia mengenali jual beli dengan berbagai-bagai cara atau sistem yang sesuai diamalkan mengikut zaman masing-masing dan adat resam tertentu yang membayangkan keperluan dan suasana hidup mereka di zaman itu. Mengikut hasil kajian pakar-pakar ekonomi bahawa jenis-jenis atau sistem asasi bagi jual beli yang lahir di kalangan masyarakat manusia sejak turun-temurun adalah melalui perubahan berikut. Pertama, pertukaran barangan. Sistem ini adalah sistem yang tertua dikenali oleh umat manusia yang mana seseorang yang memerlukan sesuatu barang, ia mencari orang yang memiliki barang tersebut untuk ditukar dengan sesuatu barang yang dimilikinya. Sistem ini menghadapi kesulitan yang mana orang tersebut terpaksa mencari pemilik barang yang hendak dibeli itu dan orang yang kedua juga memerlukan barang yang orang pertama hendak menjualnya. Oleh yang demikian, untuk mengatasi kesulitan ini, muncullah sistem jualan terbuka. Kedua, jualan terbuka iaitu sistem jual beli melalui mata wang yang mana manusia mula mencipta mata wang untuk menjadi bahan tukaran, menggantikan barang yang hendak ditukar dengan barang. Melalui mata wang seseorang boleh membeli apa sahaja bahan yang ia perlu tanpa menukar dengan barang yang ada padanya dan juga tanpa menunggu adanya orang yang memerlukan barang tersebut dan menjual barang yang dimilikinya dengan mata wang yang boleh disimpan. Ketiga, pertukaran mata wang. Mata wang yang dicipta mempunyai berbagai-bagai bentuk yang menunjukkan nilai harganya yang berlainan. Dari jenis logam tertentu, dari sini munculnya keperluan seseorang kepada satu jenis mata wang dengan nilai tertentu untuk memenuhi hasrat tertentu. Bagi memperoleh jenis mata wang itu, terpaksalah ia menukar jenis mata wang yang ada padanya dengan jenis mata wang yang diperlunya. Sistem ini dikenali dengan
jual beli mata wang atau pertukaran mata wang. Keempat, jual salam. Asal usul jual beli dilakukan dengan secara tunai iaitu pertukaran segera, akan tetapi hajat dan keperluan manusia tidak selalunya tercapai dengan segera. Oleh itu, perlu adanya sistem penangguhan di dalam melaksanakan jual beli tertentu, maka jual beli yang ditangguh penyerahan barang yang dijual dinamakan salam atau salaf. Sebelum saya mengakhiri persoalan saudari moderator, ingin saya kongsikan juga bahawa hukum jual beli adalah halal dalam Islam sekiranya sempurna rukun yang tersebut di atas dan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, padahal Allah menghalalkan berjual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba. Dari surah Al-Baqarah ayat 275. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda ketika menjawab soalan tentang jenis pekerjaan yang lebih baik, yang bermaksud pekerjaan seseorang dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Dimaksudkan dengan bersih ialah yang lengkap dengan syarat-syarat. Oleh kerana syarat yang ditetapkan oleh syarak itu adalah untuk mengelak dari berlakunya perkara-perkara yang dilarang oleh Islam, seperti penipuan, paksaan, perjudian, riba dan sebagainya. Sekian sahaja daripada saya, saudari moderator. Terima kasih. Rupanya terdapat banyak jenis jual beli yang dilakukan pada masa kini. Soalan seterusnya yang saya ingin tujukan kepada Dr. Nurul Syuhaida, apakah kepentingan insurans takaful? Persoalan yang diajukan dari saudari moderator merupakan pertanyaan yang amat bagus. Insurans takaful memberikan banyak kebaikan kepada diri kita. Justeru, insurans takaful amat penting kerana ia memberikan perlindungan kepada pengguna sekiranya berhadapan dengan perkara yang berisiko. Insurans berfungsi sebagai langkah persediaan umpama peribahasa menyediakan payung sebelum hujan. Kita tidak tahu bila dan bagaimana kita akan menerima musibah. Oleh itu, pengambilan insurans dapat membantu mereka yang terkena musibah dari segi bantuan kewangan dan mengurangkan beban mereka. Sebagai contoh, bantuan kewangan itu dapat digunakan untuk membayar kos rawatan hospital dan pembiayaan ubat-ubatan. Selain itu, pengambilan insurans juga membolehkan pengguna untuk melindungi harta dan aset mereka seperti kenderaan persendirian. Contohnya, pengambilan insurans yang diwajibkan bagi semua pemilik kenderaan bersama cukai jalan. Dengan pengambilan insurans ini, pemilik kenderaan dapat menerima bayaran pampasan sekiranya berlaku kemalangan yang menyebabkan kerosakan ke atas kenderaan mereka. Proses inilah yang masyarakat bicarakan sebagai proses klaim insurans. Insurans bukan sahaja dapat melindungi diri serta harta dan aset, malah insurans juga dapat memastikan kesejahteraan ahli keluarga atau waris. Seandainya berlaku kematian ahli keluarga dan si mati telah mengambil pelan insurans untuk perlindungan dirinya, maka insurans itu dapat diwariskan kepada ahli keluarganya. Ini bagi membantu meringankan beban ahli keluarga selepas kematian seseorang dalam keluarga tersebut. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 189, iaitu diwajibkan atas kamu apabila seseorang dari kamu hampir mati, hendaklah kamu membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum keluarga sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Maka, jelaslah pentingnya takaful bagi membantu mempermudahkan urusan sesebuah keluarga yang telah kehilangan orang tersayang. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, di mana takaful adalah berkonsepkan semangat kerjasama dan bantu-membantu. Maka, dapat disimpulkan takaful amat bermanfaat kerana tujuannya untuk membantu meringankan beban sesama umat Muslim yang dalam kesusahan. Bersesuaian firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, iaitu, bekerjasamalah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan jangan bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Sekian itu sahaja penerangan saya mengenai kebaikan takaful. Terima kasih Dr. Nurul Syuhaida. Terdapat banyak faedah jika kita menggunakan sistem insurans takaful ini. Bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kepada keluarga juga. Amatlah rugi jika kita tidak memanfaatkan sistem ini. Seterusnya, persoalan terakhir untuk ahli panel kita yang kedua masih dalam persoalan yang sama. Apakah kepentingan jualan beli atas talian, kad kredit, kad diskaun dalam kehidupan kini? Terima kasih saudari moderator atas soalan tersebut.
suka saya ingin kongsikan bahawa terdapat banyak kepentingan jualan beli atas talian. Pertama, saya akan membicarakan kelebihan aplikasi perniagaan atas talian menggunakan minda pelajar kelas pertama dengan kata kunci mauduk, aplikasi perniagaan di internet menjimatkan masa dan kos. Sebagaimana kita sedia maklum, penggunaan e-dagang berpaksikan penggunaan aplikasi dan gadget berasaskan internet sama ada dengan menggunakan komputer riba dan terkini dengan menggunakan telefon pintar. Seyogia, gadget teknologi maklumat dan komunikasi atau dalam bahasa Inggerisnya disebut Information and Communication Technology atau akronimnya ICT merupakan perniagaan yang tidak memerlukan ruang atau tempat. Contohnya seperti kebiasaan perniagaan lain yang memerlukan kedai atau pasaraya untuk menjalankan proses jual beli. Sebagai contoh perniagaan yang menawarkan jual beli atas talian seperti Lazada, Shopee, Mudah.my dan sebagainya. Proses jual beli menggunakan e-dagang boleh berlaku di skrin komputer atau telefon bimbit sahaja dan jual beli boleh berlaku apabila pengguna menekan papan kekunci komputer riba atau telefon pintar. Justru, pembelian secara internet akan menguntungkan kedua belah pihak sama ada pengguna atau peniaga dengan istilah menang-menang. Bagi pihak peniaga, mereka tidak perlu menggunakan kos untuk menyewa tempat perniagaan atau pekerja dan bagi pihak pengguna, mereka tidak perlu menghabiskan masa berjam-jam kerana masa itu emas hanya untuk membeli dan membayar barangan keperluan di kedai atau pasaraya. Bahkan juga, pengguna tidak perlu membuang duit untuk membayar kos petrol untuk menggerakkan kenderaan, malah tidak perlu untuk membayar parkir kereta. Besar kemungkinan mereka hanya perlu membayar kos penghantaran dan ada kalinya peniaga akan menyerap kos penghantaran tanpa memerlukan pengguna untuk membayarnya. Sekiranya pengguna dan peniaga menggunakan e-dagang sebagai aktiviti pembelian atau jualan, sudah pasti kos sara hidup yang ditanggung pengguna akan berkurang dan peniaga akan mendapat keuntungan yang lebih baik berbanding menjual barangan secara kebiasaan yang dilakukan oleh peniaga lain. Tegasnya, sudah terang lagi bersuluh aplikasi perniagaan di internet dapat menjimatkan masa dan kos kepada pengguna dan peniaga. Seterusnya, saya akan melebarkan lensa perbincangan dengan kata kunci aplikasi perniagaan secara atas talian membolehkan pihak pengguna memilih pelbagai pilihan produk yang ditawarkan oleh pihak peniaga. Sebagaimana kita sedia maklum, antara premis maya yang menawarkan pembelian atas talian seperti Zalora, Lazada, Shopee dan sebagainya, pelbagai barangan yang ditawarkan oleh setiap premis maya ini dengan cara mengiklankan produk keluaran mereka seperti baju, seluar, beg, tali pinggang, cermin mata sehinggalah kereta semuanya ada di dalam laman sesawang premis maya mereka. Namun begitu, elakkan membeli barangan yang membazir kerana peribahasa Melayu ada mengatakan ikut hati mati, ikut rasa binasa. Premis maya memudahkan pelanggannya memilih barang secara alternatif dan pengguna hanya perlu mengklik pada papan kekunci atau menggunakan mengklik ketikus untuk memilih barangan yang ditawarkan di skrin komputer riba atau telefon pintar dan bebas memilih barangan yang berkenan di hati mereka serta sesuai dengan harga barangan yang ditawarkan kerana alah membeli menang memakai. Namun, untuk masuk ke laman sesawang premis maya ini, pengguna boleh menggunakan enjin carian seperti Google, Opera Browser, Firefox, Internet Explorer dan sebagainya. Setiap proses pembelian akan berlaku sekiranya pengguna bersetuju dengan syarat pembelian dan bayaran boleh dilakukan dengan menggunakan kad debit, kad Visa atau Mastercard tanpa memerlukan pengguna membayar di premis maya. Pelbagai barangan yang dipilih oleh pengguna perlu bijak berbelanja. Sekiranya pengguna merupakan pengguna yang bijak, mereka akan mendapat pelbagai kemudahan dan kelebihan dengan membeli barangan atas talian. Sebaliknya, pengguna yang boros berbelanja, mereka akan menerima kesan dengan membeli barangan atas talian secara berlebihan kerana sebelum membeli ukur baju di badan sendiri dan berbelanja berlebihan amalan syaitan. Tegasnya, perniagaan secara atas talian membolehkan pihak pengguna memilih pelbagai pilihan produk yang ditawarkan oleh pihak peniaga.
Berdasarkan aksiar pelajar berminda kelas pertama, saya meneruskan perbincangan dengan menggunakan kata kunci mauduk iaitu perniagaan atas talian mampu meluaskan pasaran produk syarikat besar ke pasaran global atau antarabangsa. Hal ini kerana dengan menggunakan e-dagang, syarikat besar boleh melebarkan sayap pasaran mereka ke segenap penjuru alam kerana dengan internet dunia tanpa sempadan. Seyogia, peniaga yang ingin memacu perniagaan secara global memerlukan mereka menyediakan aset yang cukup dan bukan sekadar indah kabar dari rupa. Maksudnya, syarikat perniagaan berkenaan perlu menerima hakikat bahawa pasaran sebegini memerlukan mereka bersiap siaga dari segi aset dan kewangan yang melibatkan jutaan ringgit malah mungkin bilion ringgit untuk memberi kepercayaan kepada pengguna sama ada dari syarikat asing atau pengguna antarabangsa. Sebagai contoh, pengusaha pelancongan yang mengiklankan syarikat mereka bukan sahaja di e-dagang, malah di blogger, Facebook, Instagram dan pelbagai lagi laman sosial lain yang perlu mempunyai aset seperti kenderaan untuk menguruskan pergerakan pelancong, hotel atau chalet bertaraf mewah, penyediaan makanan yang sistematik, pemandu pelancong yang profesional yang akan memandu pelancong asing sepanjang keberadaan mereka di Malaysia. Malah penguasa pelancongan berkenaan juga perlu mempunyai jaringan dan kolaborasi dengan pengusaha kawasan pelancongan tempatan agar pelancong antarabangsa yang inginkan suasana santai, eksotik dan yang menepati cita rasa mereka. Pada masa yang sama, kedatangan pelancong asing ini akan meningkatkan periuk nasi pengusaha pelancongan yang lain, malah akan meningkat pendapatan negara apabila berlakunya pengaliran mata wang asing ke negara kita. Saya akan memperluas lensa perbincangan dengan mengemukakan isi keempat dengan kata kunci mauduk iaitu perniagaan atas talian juga memudahkan pelancong asing atau pelancong tempatan memilih hotel yang sama taraf mutu perkhidmatannya tetapi kos yang dikeluarkan lebih murah kerana alah membeli menang memakai. Hal ini dapat kita saksikan dengan kewujudan laman sesawang seperti Trivago, Agoda, Expedia, Hotels, Booking merupakan antara laman sesawang yang banyak membantu pelancong untuk membuat pemilihan hotel yang perlu ditempah secara bijak kerana laman sesawang berkenaan membolehkan pelancong memilih hotel yang menawarkan perkhidmatan terbaik dengan kadar sewa yang murah. Sebagai contoh, dua hotel menawar ruang bilik dengan kemudahan dan perkhidmatan tambahan yang sama seperti Hotel Angsana dan Hotel Sri Malaysia didapati Hotel Angsana mengenakan bayaran RM500 sehari semalam sedangkan Hotel Sri Malaysia menawarkan bayaran yang sama untuk ruang tamu yang sama dan perkhidmatan yang sama. Sudah pasti pelancong yang bijak berbelanja akan menempah Hotel Sri Malaysia untuk program pelancongan mereka. Sekiranya pelancong menggunakan laman sesawang yang tertera di atas sebagai wahana penentu hotel yang ingin disewa, sudah pasti kos pelancongan mereka akan menjadi lebih murah kerana hanya mutu yang mengenal manikam. Sebaliknya, pelancong yang tidak menggunakan laman sesawang berkenaan untuk menentukan hotel yang mereka pilih, sudah pasti mereka akan membazirkan wang kerana membazir amalan syaitan. Sudah terang lagi bersuluh perniagaan atas talian juga memudahkan pelancong asing atau pelancong tempatan memilih hotel yang sama taraf mutu perkhidmatannya tetapi kos yang perlu dikeluarkan lebih murah. Intihannya, perkhidmatan dan juga perkembangan media sosial negara sememangnya sudah berada pada tahap yang semakin maju dari semasa ke semasa. Dengan kemodenan bidang teknologi telekomunikasi, pelbagai usaha dalam bidang perniagaan dapat berkembang pesat ditambah pula dengan inisiatif daripada pihak kerajaan untuk memastikan media sosial ini diimplementasikan sepenuhnya oleh masyarakat di Malaysia untuk memacu negara ke arah negara maju pada tahun 2050. Pelbagai pelan dan juga pembinaan infrastruktur ICT telah dibangunkan dan akan dibangunkan oleh kerajaan pada masa akan datang dengan inisiatif jalur lebar negara atau National Broadband Initiative iaitu NBI yang telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak pada 24 Mac 2010.
inisiatif yang didukung oleh Kerajaan Malaysia menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM MCMC ini merupakan satu pelan strategi bagi pengimplementasian jalur lebar nasional. Hal ini sejajar dengan perkembangan pesat sistem media sosial yang telah diterapkan oleh beberapa negara maju dan negara lain yang sedang membangun untuk memacu pertumbuhan ekonomi masing-masing. Pihak kerajaan juga telah menyediakan peruntukan yang besar untuk memastikan segala kelengkapan dan juga keperluan dalam sektor yang berkaitan dengan ICT ini dapat dibangunkan dan dapat memberi manfaat yang berguna kepada masyarakat pengguna media sosial di Malaysia khususnya. Semoga Malaysia mampu bersaing dengan negara luar agar Malaysia mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju dunia. Sekian saja perkongsian daripada saya. Terima kasih saudara moderator. Hebat sungguh pemikiran saudari Ainul. Aplikasi perniagaan di internet menjimatkan masa dan kos. Tidak heranlah jika ramai di antara kita sangat gemar dengan cara jual beli masa kini. Terima kasih buat kedua-dua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan mengeluarkan pendapat masing-masing. Terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang sudi mendengar bicara forum kami pada hari ini. Kesimpulannya, pengambilan insurans khususnya takaful dapat membantu mereka yang terkena musibah dari segi bantuan kewangan dan melindungi harta dan aset. Perkhidmatan inilah yang seharusnya digunakan oleh umat Islam kerana jauh daripada unsur menipu dan penindasan, malahan memupuk nilai murni membantu antara satu sama lain. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, boleh kemukakan kepada ahli panel kita. Ada sesiapa ada soalan? Saya ada soalan. Soalan saya bunyi, mengapa insurans perubatan penting kepada individu? Terima kasih saudari Natasha bagi menjawab persoalan saudari. Mengapa insurans perubatan penting kepada individu? Masih ramai di kalangan masyarakat mengabaikan kepentingan perlindungan insurans perubatan walaupun mereka sedar kos kesihatan semakin hari semakin tinggi jika ingin mendapatkan rawatan terutama di hospital swasta. Malah ramai juga sedar keperluan insurans perubatan namun tidak meletakkannya sebagai prioriti. Ada juga menyatakan kekangan masa untuk mencari ejen menyebabkan mereka masih tidak memiliki perlindungan perubatan. Kepentingan memiliki perlindungan kesihatan adalah salah satu cara terbaik untuk individu menyediakan perlindungan kewangan demi mengurangkan beban kos rawatan kesihatan. Membantu pemegang polisi melindungi dan memberi perlindungan kewangan apabila ditimpa musibah yang tak dijangka. Insurans kesihatan akan membayar perbelanjaan perubatan kepada pihak diinsurankan mengikut terma dan syarat yang tertakluk dalam polisi. Di antara beberapa kepentingan insurans perubatan yang tidak harus diabaikan adalah kos perubatan yang semakin meningkat. Seperti mana kos sara hidup semakin meningkat, begitu juga kos perubatan di negara ini. Jika tiada persediaan simpanan atau perancangan kewangan, mungkin keadaan akan menjadi sukar jika berlaku sebarang musibah. Bagaimana untuk anda terus menampung kos perbelanjaan harian dan perubatan? Oleh sebab itu, pentingnya perlindungan kesihatan sebagai perlindungan tambahan demi melindungi diri dan insan tersayang. Yang kedua, tempoh menunggu di hospital kerajaan. Seperti mana yang kita sedia maklum, kerajaan telah memberi subsidi kepada rakyat untuk mendapatkan rawatan kesihatan di hospital kerajaan dengan hanya perlu membayar serendah RM1. Namun, sudah pasti akan berlaku kesesakan akibat tempoh menunggu yang lama kerana terlalu ramai pesakit yang perlu dirawat setiap hari. Sudah pasti untuk menerima rawatan akan diberi keutamaan kepada pesakit yang kritikal. Bagi kes yang tidak kritikal, sudah tentu perlu menunggu dalam satu tempoh masa yang lama, begitu juga untuk rawatan susulan dan menjalani pembedahan. Tempoh menunggu juga boleh mencecah berbulan-bulan lamanya.
maka penting memiliki perlindungan kesihatan. Setidaknya anda mampu mempunyai pilihan ke hospital swasta untuk mendapatkan rawatan jika tidak mampu untuk menahan sakit. Saya harap penerangan saya ini dapat menjawab pertanyaan saudari sebentar tadi. Saya ada soalan. Ya, saudari Rashika. Berapa lamakah tempoh tuntutan takaful keluarga? Baiklah, saya akan menjawab soalan tersebut. Nampaknya ada yang membuka mata untuk mengambil takaful. Jadi pertama sekali, untuk mengambil takaful keluarga, kita perlu mendaftar takaful dan menyediakan borang-borang tertentu. Selepas borang-borang itu disemak, dia akan mengambil masa 3 minggu untuk menentukan sama ada kita layak atau tidak untuk menerima takaful. Ada sesiapa lagi nak tanya soalan? Saya ada soalan. Baiklah, bagi pertanyaan saudari Nurfarah Hanisa, bolehkah orang bukan beragama Islam melanggan insurans takaful? Jawapan bagi pertanyaan saudari ialah ya, boleh. Orang yang bukan beragama Islam boleh melanggan insurans takaful juga. Hal ini kerana insurans takaful bukanlah satu perkara yang khas hanya untuk orang yang beragama Islam sahaja. Takaful hanyalah satu bentuk muamalat yang berkonsepkan dan berciri jual beli Islam sahaja. Penubuhan syarikat takaful adalah untuk membantu memudahkan umat Islam menjalankan jual beli yang sah di sisi agama Islam. Malahan sekiranya orang yang bukan beragama Islam melanggar insurans takaful, mereka juga mendapat faedah-faedahnya seperti jual beli tersebut akan lebih tegas dan terjamin tanpa unsur ragu-ragu. Silakan saudari Adila. Bagi hukum seorang umat Islam yang melanggar insurans konvensional, hal ini Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah membahagikan kepada dua jenis insurans iaitu insurans nyawa. Bagi hukum seorang umat Islam yang melanggar insurans nyawa, hukumnya adalah haram kerana prinsip-prinsip dalam jual beli insurans tersebut tidak menepati ciri-ciri Islam iaitu mengandungi gharar, unsur judi dan muamalah riba. Bagi insurans am pula, Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum ke atas insurans am adalah tidak diharuskan oleh Islam. Dan seterusnya, bagi tujuan mempromosikan produk insurans pula, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam bersidang telah membincangkan hukum mempromosikan produk insurans konvensional menurut perspektif syariah adalah diharuskan. Sekian, itu sahaja.
soalan saudari Aina, apakah perbezaan di antara takaful insurans dan konvensional? Baiklah, seperti yang kita sedia maklum bahawa sistem takaful bebas daripada riba, gharar dan maisir, manakala konvensional ini kita banyak terlibat dengan riba, gharar dan maisir. Selain daripada itu, sistem takaful terdapat majlis penasihat syariah. Namun insurans konvensional tiada majlis penasihat syariah. Jadi sistem takaful ini 100% berdasarkan Al-Quran dan juga Nas. Bagi persoalan apakah usia adil untuk membeli insurans, tiada umur yang khusus untuk membeli insurans. Semuanya bergantung kepada kemampuan anda jika anda mempunyai tanggungan. Orang ramai sentiasa disyorkan untuk membeli insurans seawal yang boleh kerana bayarannya lebih murah apabila kita lebih muda. Semakin usia kita meningkat, semakin tinggi risiko untuk menghidapi penyakit dan ini menyebabkan kos premium yang lebih tinggi. Sebagai panduan, waktu yang paling baik untuk membeli insurans ialah apabila sudah mula bekerja dan bakal mendirikan rumah tangga. Daripada hasil perbincangan forum dan soal jawab ini tadi, dapat kita simpulkan bahawa sistem takaful ini perlulah digunakan oleh seluruh umat Islam kerana ia bebas daripada unsur riba dan dipercayai hasil yang kita dapat ialah hasil yang halal. Selain daripada itu, sistem takaful ini juga memupuk kita untuk saling membantu antara satu sama lain. Kerana dana yang didapati daripada sistem takaful ini ialah 100% ikhlas daripada bon-bon takaful dan juga sebagainya. Diharapkan kami buka mata anda semua untuk menggunakan sistem takaful dan jikalau sesiapa bertanya, hadirin dan hadirat sudah mengetahui apakah itu takaful. Sekian, terima kasih.